Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar tuan-puan? Diharap semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera insya-Allah, bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan sesiapa saja yang kita sayangi insya-Allah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih tuan-puan bersama dengan kami pada malam ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi menyambung pengajian kita dalam sesi Back to Basic live pengajian Al-Masani, dan hari ini kita masuk muka surat yang ke-55 tuan-puan. Masuk muka surat 55, pembelajaran baru, latihan bacaan Alif Lam Qamariyah. Latihan bacaan Alif Lam Qamariyah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak memulakan dan menyambung pengajian kita pada hari ini, sama-samalah kita berselawat kepada junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat kita mengundang rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, keampunan dan diangkat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berselawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bersama saya pada ketika ini alhamdulillah Puan Rosnah Kasim, Puan Kalsum Mahmud, Puan Nur Ziah Umar, alhamdulillah Puan Kalsum Moy Abdullah, Puan Salmah, Puan Nurul Hidayahu Abdullah, dan sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Saya mohon tuan-puan agar dapat bantu saya share 3-4 kali share lah, 3-4 kali share di grup-grup. Okay, just tuan-puan tekan klik button share tu. Okay, klik button share tu, nanti dia akan keluar more option. Tuan tekan more option, tuan-puan share to a group. Nanti dia akan keluar lah grup-grup yang tuan-puan dah ada join. Lepas tu tuan-puan just ketik je. 5-6 grup pun dah okey dah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latihan bacaan Alif Lam Qamariyah. Latihan bacaan Alif Lam Qamariyah. Jadi Alif Lam Ma'rifah. Okey, saya cerita sikit. Alif Lam Ma'rifah. Alif Lam Ma'rifah. Ini pecah dua. Satu nama dia Qamariyah, satu nama dia Syamsiyah.
Qamariyah dengan Syamsiyah. Okey, Qamariyah dengan Syamsiyah. Jadi yang hari ini kita akan baca yang Qamariyah. Okey, Alif Lam Qamariyah. So sebelum kita nak cerita pasal Alif Lam Qamariyah ni, okey, ni Alif Lam Qamariyah. Mana satu, dia alif ke hamzah wasal? Okey, alif ke hamzah wasal. So kita pergi ke penerangan, bahagian penerangan. Jadi tuan-puan buka muka surat 55, tengok bahagian penerangan tu tuan-puan. Okey, tengok bahagian penerangan. Pengenalan lam ta'rif. Pengenalan lam ta'rif. Mana lam ta'rif? Ini. Okey, ni lam ta'rif. Ni lam ta'rif. Ni lam ta'rif. Ni lam ta'rif. Nanti saya cerita lam ta'rif tu apa. Huruf lam sukun yang didahului dengan hamzah wasal. Okey, lam ta'rif tu apa? Huruf lam sukun yang didahului dengan hamzah wasal. Nanti saya cerita lam ta'rif tu apa. Ta'rif tu, ni huruf lam sukun yang didahului dengan hamzah wasal. Jadi ada hamzah wasal, ada lam. Maka lam ini lam ta'rif. Okey. Terdapat di awal kalimah isim. Okey, kalimah isim iaitu apa isim ni? Iaitu kata nama sebagai menunjukkan bahawa kalimah tersebut adalah isim makrifah, iaitu kata nama khusus. Okey. So kalau kita masuk sikit tata bahasa, dalam bahasa Arab ni. Okey, kalimah-kalimah dalam Al-Quran tu, semua kalimah bahasa Arab, betul tuan-puan? Kalimah dalam Al-Quran tu semua kalimah bahasa Arab. Ada berapa kalimah? Ada 10,000 kalimah. Okey, ada dalam satu kitab tu dia ada 77,300 lebih. Dia ada dalam satu kitab tu, saya tak ingat 77,773 372 ke berapa, tak ingat, Allah Ta'ala alam. Okey, so ada banyaklah kalimah tu, semua kalimah bahasa Arab. So kalimah bahasa Arab tu semua dia sama ada dipecah kepada kata nama. Kata nama iaitu, ni masuk sikit tata bahasa Arab kerana ilmu tajwid ni tuan-puan. Ilmu tajwid ni asalnya adalah satu bab daripada ilmu saraf. Dalam ilmu saraf tu ada bab-bab, dan bab yang terakhir adalah bab tajwid. Tu sejarah ilmu tajwid. Okey. Kemudian datang ulama-ulama, mereka ambil bab tajwid ni, bawa keluar, jadikan satu ilmu. Maka jadilah dia ilmu tajwid. Sebab tu kalau kita lihat imam-imam kita di awal, sebagai contoh Imam Sibawai, Al-Farahidi, Al-Farra, itu semua adalah satu imam ulama yang sebenarnya adalah ulama bahasa Arab, tapi mereka juga pakar di dalam ilmu qiraat dan tajwid. Tu sejarah ilmu tajwid sebenarnya. Jadi dia kena masuk sikit lah, kerana Al-Quran tu dalam bahasa Arab, dan ilmu tajwid ni juga adalah satu bab asalnya daripada ilmu saraf. Ilmu saraf tu adalah satu ilmu daripada ilmu bahasa Arab. Begitulah. So masuk sikit supaya nampak gambaran tuan-puan, bagaimana datangnya apa alif lam makrifah ni, apa cerita benda ni, sebagai gambaran. Okey, kata nama. So bahasa Arab ni, kalimah-kalimah bahasa Arab. So saya bagi gambaran kepada tuan-puan, kalimah-kalimah bahasa Arab yang saya cakap ni semua kalimah bahasa Melayu. Apa yang keluar daripada mulut saya ni, kalau diterjemahkan dalam bentuk tulisan, maka kita akan nampak tu semua adalah perkataan-perkataan bahasa Melayu. Dan apa yang kita baca daripada Al-Quran tu semua adalah perkataan-perkataan bahasa Arab. Okey, so semua kalimah bahasa Arab. Orang Arab cakap bahasa Arab, orang Melayu cakap bahasa Arab, orang India cakap bahasa Arab, orang Cina cakap bahasa Arab. Apa jua bangsa yang cakap bahasa Arab, maka itulah bahasa Arab. Kalimah yang mereka cakap tu adalah kalimah bahasa Arab. So kalimah bahasa Arab ni dipecah 3, sama ada kata nama, kata kerja, dan kata sendi. Okey, kata nama, kata kerja, dan kata sendi.
So kata nama isim, ni fa'il, ni haraf. Okey, isim, fa'il, haraf. So kalau tuan-puan pernah belajar bahasa Arab, ada basic bahasa Arab, mesti tuan-puan tuan-puan tahu. Kalau tuan-puan tak pernah, mungkin dia agak sedikit berat nak cerita. So, jadi kalimah yang ada lam ni nama dia lam ta'arif ni. Kalimah yang ada lam ta'arif ni, okey, ni lam ta'arif atau lam ma'rifah ni lam ta'arif. Okey, lam ta'arif, maka kalimah ni adalah kata nama. Kalimah ni adalah kata nama. Dalam bahasa Arab dia adalah ismun. Apa dia tuan-puan? Ismun. Okay, so kalimah tu adalah isim. So kalau tuan-puan buka Al-Quran, tuan-puan nampak setiap kalimah tu yang ada alif lam macam ni, kan, macam ni, maka dia adalah isim. Faham ke tuan-puan? Jadi lam ta'rif ni adalah lam yang didahului dengan hamzah wasal. Okey, maka ini lam ta'rif, sebelumnya ada hamzah wasal. Dan lam ta'rif ni berada pada kalimah isim. Maka kalimah ni adalah kalimah isim. Kalimah apa tuan-puan? Kalimah isim. Kalimah ni kalimah apa tuan-puan? Kalimah isim. Menunjukkan bahawa terdapat di awal kalimah isim, iaitu kata nama, sebagai menunjukkan bahawa kalimah tersebut adalah isim makrifah, kata nama khusus. Jadi isim ni dia pecah kepada dua tuan-puan. Isim yang makrifah khusus atau isim yang nakirah. Masuk sikit bahasa Arab tuan-puan sebagai ilmu tambahan. Jangan berat-berat, relax-relax, santai-santai, kita suka dengan ilmu ni. Kalau tuan-puan rasa macam ada menolak di dalam diri untuk alah masuk pun nak belajar tajuk, relax. Tuan-puan cuba suka, belajar untuk suka. Ada orang dia kahwin, dia tak kenal isteri dia. Okey. So dia belajar untuk suka isteri dia. Ada orang dia kahwin dengan isteri dia sebab dia dah cerita kahwin pula. Bagi contoh saja, okey. Sebab kita ni membesar dengan makanan mak ayah kita masak. Okey. Jadi bila kita berkahwin, kita akan melalui satu fasa yang panjang dengan masakan isteri saya pula, isteri kita. So dia akan ada beza. Masakan ibu dengan masakan isteri. So mungkin masakan ibu asam pedasnya lain, masakan isteri asam pedasnya lain. Jadi dia ada perbezaan. Maka kita dah biasa masakan ibu yang sedap, yang mungkin dengan pedasnya dah biasa. Tiba-tiba kita nak makan masakan isteri yang mungkin berbeza, maka kita akan ada rasa menolak. Ada mungkin awal-awal menolak. Ada orang dia tak kisah kan, ada menolak. Jadi cuba untuk suka, cuba untuk begitu, cuba untuk terima. Macam tu juga hari ni kita target ingat nak belajar tajuk, masuk bahasa Arab pula. Gitulah. Cuba untuk terima, belajar untuk suka. Macam tu. Benda suka ni dia boleh dipaksa dan boleh dipelajari. Boleh datang secara tiba-tiba. Gitulah. So nakirah ni umum. Nakirah ni apa? Isim pecah dua, makrifah dengan nakirah. Nakirah khusus, makrifah khusus, nakirah umum. Nak ceritanya, kalimah ini ada pada kalimah isim ni, maka dia akan jadi khusus. Sekiranya dibuang alif lam, maka dia jadi umum. Macam tu. Faham ke faham? Okey. Faham ke? Tak faham. Saya buka contoh. Kalau tuan-puan tengok Asmaul Husna, semua Asmaul Husna ni semua ada alif lam depan. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. So semua ada alif lam. Nak menunjukkan bahawa sifat Ar-Rahman ini yang pengasih, maha pengasih ni khas untuk Allah. Sifat Ar-Rahim yang penyayang adalah sifat yang khas untuk Allah, sifat khusus. Sifat ni lah. Manusia ada tak sifat penyayang? Ada, manusia ada sifat penyayang. Tetapi Ar-Rahman di sini bukan sifat untuk selain manusia atau siapa saja. Tak.
Ar-Rahman di sini adalah satu sifat khas khusus untuk Allah. Sebab tu dia letak alif lam. Ni Al-Malik, yang merajai. Kita pun ada Al-Malik pula, Al-Mulku. Okey, kita pun ada raja. Kita ada raja, manusia ada raja. Allah ciptakan manusia ni ada raja. Tetapi yang merajai, yang raja, yang betul-betul yang merajai, yang bersifat dengan merajai ni siapa? Adalah Allah. Bukan kepada sultan-sultan. Begitulah maksud saya. So sebab tu dia letak alif lam. So sekiranya Ar-Rahman ni, alif lam ni dibuang, maka dia akan jadi umum. Dia akan jadi apa tuan-puan? Umum. Jadi ditambah alif lam ni, ditambah alif lam sebagai mengkhususkan sifat tersebut adalah kepada Allah, khusus pada Allah. Faham ke faham? Okey. Kita ambil contoh lain. Tengok ni, zalikal kitabu. Al-kitabu ni dia ada alif lam kan? Okay, nampak tak? Zalika al-kitabu, dia ada alif lam. Maka kalimah ini adalah isim ma'rifah, iaitu khusus. Kalau kita buang al, maka dia ada kitab, dia jadi kitabun, maka dia jadi umum. Jadi kat sini yang dimaksudkan dengan Alkitab ni adalah Al-Quran. Kita datang kepada kita, kepercayaan dan keimanan kita dengan kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Setiap Nabi dia ada suhuf-suhuf mereka. Okay, ada suhuf-suhuf yang Allah kurniakan, yang Allah mujizatkan kepada mereka. Tapi yang dimaksudkan dengan Alkitab sini, itulah kitab itu. Itulah kitab. Kitab yang mana dimasukkan? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran atau semua kitab? Tak, yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Faham ke faham tuan-puan? Jadi ada alif lam tu menunjukkan khusus. Okey, itu maksud isim makrifah ni, isim yang diketahui, yang dikhususkan. Itu maksud dia. Okey. Kemudian dibariskan fathah baris atas apabila memulakan bacaan pada hamzah wasal yang bertemu dengan lam ta'rif sukun. So, bila kita mulakan bacaan dengan ni, maka kita akan baris atas. Kenapa baris atas tuan-puan? Kan ada kaedah ikut huruf ketiga, itu pada pada fa'il. Okey, itu pada fa'il. Tapi bila pada isim, bila bertemu dengan lam, bukan hukum ikut huruf ketiga. Pada isim, bila pada isim alif lam ni yang ditambah di awal isim, kalimah isim ni, maka dia dibariskan dengan baris atas. Kenapa? Asas dia begitu. Ulama meletakkan secara asasnya, bila alif lam, okey, alif lam yang berada di awal kalimah isim, seperti inilah semua, ni semua ni, maka ini bila kita mula, kita akan baca dengan baris atas. Okey, kita baca dengan apa tuan-puan? Baca baris atas. Kita baca dengan alhamdu. Alhamdu, tu baca dengan baris atas. Betul tak? Kita baca, kita bagi salam, Assalamualaikum. Assalam, tu kita bariskan dengan baris atas. Sebab apa? Sebab dia berada pada kalimah isim, bukan ikut kepada huruf ketiga. Ikut huruf ketiga tu sebenarnya ceritanya hamzah wasal ni dia ada banyak dia punya ni. Dia ada banyak dia punya ciri-ciri dia. Nanti kita masuk muka surat 59, pengenalan hamzah wasal dan hamzah qata' ni, kaedah memulakan bacaan pada hamzah wasal. Ni semua ada cerita dia. Ada ikut huruf ketiga, ada yang tak ikut huruf ketiga. Itu semua masuk muka surat 59. Jadi kalau tuan-puan tak ada kitab, tolong dapatkan kitab ni segera. Boleh? Komen PM di ruangan komen untuk dapatkan kitab ni. Nanti kita akan bantu tuan-puan belajar kitab ni. Okey, selesai. Saya harap tuan-puan faham. So, bila tuan-puan jumpa alif lam, maka alif tu dibariskan dengan baris atas. Okey, jelas? Okey. Ni alif ke hamzah wasal? Nanti saya cerita. Okey, saya cerita nanti. Kemudian lam ta'rif qamariyah. Maksudnya lam ta'rif qamariyah ni, maksudnya ni lam ta'rif, dan dia itu adalah alif lam, dia itu adalah pada alif lam qamariyah.
Okey, dia adalah alif lam Allahumma salli ala Muhammad. Ni lam ta'rif. Okey. Ni hamzah wasal. Bila gabung dua ni dia jadi alif lam qamariyah. Tu kena kenali dulu. Okey, kena kenali dulu. Jadi ni lam ta'rif qamariyah. Ni lam ta'rif qamariyah. Maksudnya alif lam ta'rif tu adalah yang ada pada alif lam qamariyah pada kalimah isim qamariyah. Macam mana tu, pening. Okey, ialah lam ta'rif sukun yang bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Lam ta'rif qamariyah ialah lam ta'rif sukun yang bertemu huruf-huruf qamariyah. Okey, so ini lam ta'rif qamariyah. Selepas dia ni ya, waw, qaf, ini semua huruf qamariyah. Huruf fa dia jadi huruf qamariyah apabila sebelumnya ada lam ta'rif qamariyah ataupun ada alif lam qamariyah. Faham ke faham? Sebagai contoh lain saya bahas. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Huruf ta di sini dia jadi huruf ikhfa hakiki apabila sebelum dia ada nun sukun. Okey, faham ke faham? Faham Tetapi bila ta sebelumnya huruf yang lain, dia jadi tak huruf ikhfa hakiki kat situ, tak jadi. Faham tak maksud saya? Okey. Faham Macam sini huruf ta di sini dia jadi huruf syamsiah. Dia jadi huruf syamsiah sebab sebelumnya ada lam ta'rif syamsiah atau sebelumnya ada alif lam syamsiah. Kat sini dia jadi huruf syamsiah. Okey. Huruf ta dekat sini dia jadi huruf ikhfa hakiki sebab sebelumnya ada nun sukun. Faham tak maksud saya? Gitu maksud saya So, jadi lam ta'rif qamariyah ialah lam ta'rif sukun yang bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Okey, kalau saya bahaskan yang tadi ta ni, saya tukar sikit. Ta ni. Ta adalah huruf ikhfa hakiki kerana sebelumnya terdapat huruf nun sukun. Gitu. Faham ke faham? So sama dia punya, maksud saya gitulah, dia punya analogi perbandingan dia. So lam ta'rif qamariyah ialah lam ta'rif sukun yang bertemu huruf-huruf qamariyah. Jadi ni lam ta'rif qamariyah dan ini huruf qamariyah. Okey, dan kenapa ya ni jadi huruf qamariyah? Sebab sebelumnya ada huruf alif lam qamariyah ataupun lam ta'rif qamariyah. Okey, ni saya ulang balik. Okey, ya ni dia jadi ya qamariyah ataupun huruf qamariyah kerana sebelumnya ada lam ta'rif. Dia ada lam ta'rif. Okey, lam ta'rif. Dan lam ta'rif ni dia jadi lam ta'rif kerana didahului dengan hamzah wasal. Dan apabila hamzah wasal bertemu dengan lam ta'rif, maka nama dia ni alif lam ma'rifah. Nama dia apa tuan-puan? Alif lam ma'rifah. Okey, belum jadi alif lam qamariyah atau alif lam syamsiah lagi. Dia jadi alif lam qamariyah apabila bertemu dengan huruf qamariyah. Dia akan jadi alif lam syamsiah bila bertemu dengan huruf syamsiah. Muka surat sebelah. Tengok kalau sempat hari ni, besok. Kalau tak sempat, lusa. Okey, itu perbahasan dulu. Okey. Ditulis di atasnya tanda sukun. Jadi di atas lam ni kita tengok ada tanda apa tuan-puan? Tanda sukun. So tuan-puan akan tengok di atas lam ni semua ada tanda sukun. Jadi tuan-puan dah pernah belajar sebelum ni, tanda sukun itu menunjukkan kepada tanda izhar. Tanda sukun ni ulama letak khas untuk hukum izhar. So setiap huruf yang ada tanda sukun ni semua hukum izhar. So lam ni semua adalah dibaca dengan izhar, jelas. Bila cerita baca dengan izhar, maka ada makhraj, ada sifat. Okey. Sebutannya dijelaskan dan nama hukumnya izhar qamari. Izhar qamari. Betul. Izhar qamari. Okey. Sebutannya dijelaskan dan nama hukumnya izhar qamari. Okey, ni cerita hukum pula. Jadi hukum izhar qamari itu adalah hukum pada lam ni tuan-puan. Hukum pada apa tuan-puan? Pada lam ni.
Okey, nama alif lam ni alif lam qamariyah. Okey. Macam mana saya nak ajar tuan-tuan ni? Okey, tengok sini. Nama ini ni hamzah wasal. Okey, ni hamzah wasal. Hamzah wasal. Ini lam ta'rif. Gabung jadi alif lam, jadi alif lam makrifah. Okey, alif lam makrifah dulu. Bila bertemu dengan ain, maka barulah jadi alif lam qamariyah. Sebab ain ni huruf qamariyah. Faham ke faham? Jadi alif lam qamariyah ni, ini nama bagi alif lam ni. Tapi hukum lain. Okey? So kita cerita hukum. Cerita hukum pula. Pening tuan-tuan? Pening tak? Tak pening. Kalau belajar macam ni seronok sebab tuan-tuan kenal dan tahu. So hamzah wasal ni dia ada hukum dia, lam ada hukum dia. Okey? Hamzah wasal ada hukum dia, lam ada hukum dia. Dan kat sini adalah huruf qamariyah lah. Huruf qamariyah ada 14. Tuan-tuan boleh hafal ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Dia ada 4 kalimah. Ibghi hamzah ba ghain. Okey? Hajjaka ha jim kaf wa khaf wa khafa aqimahu ain qaf ya mim ha. So ada 14. Okey, so huruf qamariyah ada 14. So ada 14 huruf qamariyah tu yang tadi saya sebut tadi tu. Okey, so hamzah wasal ni dia dua hukum. Hamzah wasal ni dia dua hukum je. Sama ada sebutan atau tak ada sebutan. Okey? Ada sebutan bila kita mulakan dengan kalimah tersebut. Kita mulakan dengan kalimah tersebut. Contoh, kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah, surah Al-Fatihah. Okey, kita baca surah Al-Fatihah. So, maka kat sini dia ada. Dia masuk hukum yang ada sebutan. Okey? Kat sini dia ada. Masuk sebab kita mulakan dengan dia. Kat sini tak ada. Sebab kita tak mulakan dengan dia. Boleh? Kat sini pun dia ada. Sebab kita mulakan dengan dia. So sama ada dia ada sebutan ataupun tak ada sebutan. Dalam kat sini dia isbat. Okey, isbat. Kat sini dia hazaf ataupun gugur. Hazaf buanglah. Okey, hazaf buanglah. Sama ada ataupun tak ada. Itu je hukum hamzah wasal. Okey, hukum hamzah wasal dua. Sama ada atau tak ada. Tuan-tuan faham tu je lah. Ada atau tak ada. Okey, ada bila kita mulakan dengannya. Tak ada maksudnya digugurkan bacaan bila dalam bacaan bersambung. Macam ni. Okey, Rabbil hamzah wasal tu ada tapi digugurkan bacaan. Ar-Rahmanir Rahim hamzah wasal ni ada tapi digugurkan bacaan. Tu hukum hamzah wasal, dia pecah dua je. Okey, sama ada dia ada sebutan atau tak ada sebutan. Jadi dekat sini hamzah wasal di sini dia ada sebutan bila kita mulakan dengan dia dan dia mula dengan baris atas. Okey, itu hukum hamzah wasal. Yang hukum ni lam ini adalah hukum izhar qamari. Lam ni hukum dia apa? Izhar qamari. Baca lam ni dengan kita angkat bahagian, sempurnakan makhraj lam tu dengan angkat bahagian hujung tepi lidah ke gusi atas. Betul. Semua ni kita baca dengan al. Kan kita baca dengan al. Lam tu kat mana? Makhraj dia ada dekat bahagian gusi atas tu. Ada hujung lidah tu kita lekatkan ke gusi atas. So ada. Okey, itu cerita, ini hukum dia. So hamzah wasal dekat sini saya dah cerita tadi, sama ada sebutan atau gugur sebutan. Tuan-puan ingat tu saja. So bila dia ada sebutan sebab kita mulakan dengan kalimah tersebut. Ibtidak bih, kita mulakan dengan kalimah tersebut. Sebab tu dia ada sebutan. Okey, dan dia tidak ada sebutan. Dia gugur sebutan bila pada bacaan bersambung. Pada bacaan bersambung. Ihdinas siratal mustaqim.
Okey, surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah. Tengok ni. Ni ada hamzah wasal, ada sebutan hamzah wasal? Tak ada. Ni hamzah wasal, ada sebutan hamzah wasal? Tak ada. So, pada ketika ini, maka hukum hamzah wasal di sini gugur sebutan. Pada ketika ini, hukum hamzah wasal di sini gugur sebutan. So, dia pecah dua hukum je. Ada sebutan, okey, maksudnya ada sebutan sabit ataupun isbat, okey, sebutan dia, ataupun gugur sebutan. So kat sini pada bacaan wasal bersambung, gugur sebutan dia, hukum dia situ. Kalau dekat sini ni hamzah wasal juga, sebab kita mulakan dengan dia, maka dia ada sebutan. Jadi cerita dia ada sebutan tu, baris atas, baris bawah, baris depan, itu cerita yang lain. Tapi hukum dia ada sebutan. Faham ke faham tuan-puan? Okey, so itu hukum hamzah wasal. Bukan hukum dia alif lam qamariyah. Okey, tak ada nama hukum alif lam qamariyah. Jangan salah sangka tuan-puan. So, lam ini hukum dia izhar qamari. Okey, hamzah wasal mula ada sebutan. Sambung hilang sebutan. Tapi tetaplah ini jadi hukum lam, sama ada izhar qamari ataupun idgham syamsi. Nama kedua ni alif lam qamariyah. Tu cerita dia. Faham ke faham tuan-puan? Bukan hukum alif lam qamariyah tuan-puan. Bukan hukum alif lam qamariyah. Okey, nama dia alif lam qamariyah. Tadi saya dah cerita. Nama dia bertemu dengan ni, jadi barulah dia jadi alif lam qamariyah. Gitu. Faham ke faham? Faham, insya-Allah. Baik, selesai untuk pengenalan alif lam qamariyah. Jadi alif lam qamariyah, lam ni hukum dia apa tuan-puan? Lam ni hukum dia izhar qamari. Hamzah wasal ni hukum dia apa tuan-puan? Hamzah wasal ni sama ada ataupun tak ada. Tapi kat sini disebabkan contoh kat sini kita kena sebut, maka dia ada sebutan isbat. Nama dia isbat. Okey, hukum dia gitu. Okey tuan-puan, so huruf hamzah wasal, huruf qamariyah dia ada 14. Okey, dan huruf-huruf qamariyah ni dia tidak ada tanda sabdu lah. Dia hanya ada baris saja kalau tuan-puan tengok. Okey, so kalau kita tengok di sini alif lam, kemudian dalam kurungan ni semua adalah huruf qamariyah. Huruf qamariyah, dan huruf qamariyah tu cuma ada tanda baris saja, baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. Okey, boleh tuan-puan? Boleh. Saya yang cakap. Okey, sama-sama tuan-puan. Al-amini, al-amini, al-buyuti, al-buyuti, al-jahima, al-jahima. Okey, yang baru bersama saya, selamat datang, ahlan wa sahlan. Tuan-puan ada soalan? Sila tanya. Okey, hamzah wasal terbagi kepada dua, ada sebutan, tak ada sebutan. Itu bahasa Melayu lah, bahasa untuk orang tahu, untuk orang faham. Okey, dia sama ada isbat atau hazaf. Isbat tu ada sebutan, hazaf tu buang sebutan. Isbat sebab mula dengan kalimah tersebut, hazaf sebab pada bacaan wasal. Okey, itu hukum dia. Okey. Okey, terima kasih yang menjawab. Okey, lam dibaca dengan jelas ya, sebab hukum dia izhar. Bila baca dengan jelas, maka keluarkan lam tu daripada makhrajnya. Dah sabit semua sifat-sifat ni. Maksudnya ada semua sifat lam tu. Sifat lam ada berapa tuan-puan? Ada 6 sifat betul, termasuk inhiraf. So semua sifat 6 tu semua ada pada ketika ini. Seterusnya alhamdu, alhamdu. Dan bila kita sebut lam ni, jangan sebut pantul-pantul. Berapa ramai orang sebut tambah satu sifat qalqalah. Tak boleh, sebab dia tidak ada sifat qalqalah ataupun sifat tawallud, beranak suara. Al-khabiru, al-khabiru, al-alamina, al-alamina. Okay, seterusnya al-ghaiba, al-ghaiba, al-fasada, al-fasada, al-qadri, al-qadri. Okey, seterusnya Allahumma salli ala Muhammad, sikit je. Al-kitaba, al-kitaba, al-maqabira,
al-maqabira, al-waswasi, al-waswasi, al-huda, al-huda, al-yaqini, al-yaqini. Okey, selesai. So tuan-puan nak kenali bahawa itu adalah alif lam qamariyah melalui tanda lam tu ada apa tuan-puan? Satu, lam tu ada tanda sukun. Yang kedua, didahului hamzah wasal. Okey? Tu lam tu ada tanda sukun dan dahului hamzah wasal, maka itulah lam qamariyah. Dan selepasnya huruf yang berbaris sahaja. So kita sempurnakan lam tu dengan keluarkan daripada makhrajnya. Kenapa lam bila bertemu dengan huruf ni, huruf hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya ni, dia akan jadi bacaannya izhar kerana makhrajnya jauh. Okey, makhraj lam jauh dengan makhraj huruf ni. Kalau tuan-puan tengok, yang sama makhraj cuma huruf fa, huruf qaf dengan kaf je. Tu sama makhraj. Okey, yang lain ni semua lain makhraj. Hamzah, kerongkong. Huruf kerongkong semua ada. Hamzah, ha, ghain, ain, ghain semua ada dengan ha. Semua huruf kerongkong ada. Huruf bibir semua ada. Ba, fa, waw, mim semua ada. Kemudian huruf bibir, huruf kerongkong. Kemudian Allahumma salli ala huruf kerongkong 6, huruf bibir 4, 10. So dia ada baki 4 lagi. Okey, 4 lagi. So kita akan tengok huruf kaf. Huruf kaf pula. Huruf lidah dia ada 4 lah bakinya. Huruf ya tengah lidah. Kemudian huruf kaf, qaf pangkal lidah. Kemudian huruf mana lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Huruf Allahumma salli ala Muhammad. Huruf hamzah. Okey, baik semula. So kalau kita lihat huruf lam ni berada di hujung sisi lidah. Jadi senang je tuan-puan bila hukum tu izhar sebab mutaba'idain, jauh makhraj, jauh sifat, beza sifat, jauh makhraj. Tu sebab. Okey, sebab idgham mutamasilain atau mutajanisain, tamasul atau tajanus atau taqarrub. Tu sebab idgham. Okey. Kalau ikhfa dia baina, dia tak jauh sangat, dia tak dekat sangat, dia tengah-tengah. Okay, so kalau kita lihat huruf lam ni dekat ujung sisi lidah, maka makhraj yang jauh, makhraj kerongkong. Makhraj kerongkong ada 6 huruf. Hamzah, ha, ghain pula. Hamzah, ha, kha, ghain. Berapa dah? Hamzah, ha, kha, ain, ghain dengan ha. Semua huruf kerongkong 6 ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kemudian yang beza makhraj lagi, huruf bibir 4 huruf bibir. Ba, fa 2, mim, waw 3, 4. So 6 campur 4, 10. So baki tu huruf lidah. Huruf lidah ada 18 huruf. So 18 huruf tu 4 daripadanya jauh. Qaf dengan kaf jauh dengan lam. Qaf dengan kaf pangkal lidah, lam hujung sisi lidah. Jim dengan ya tengah lidah. Kan dia jauh lah banding dengan kalau kita tengok hujung lidah tu dia ada 11 huruf kan. Hujung lidah ada 11 huruf. So 11 huruf tu semua bila bertemu dengan lam, bertemu dengan 11 huruf tu semua akan jadi idgham syamsi. Kalau kita lihat daripada 18 tolak 4 sini, so bermaksud idgham syamsi tu semua huruf-huruf yang berada di lidah. Idgham syamsi tu semua adalah huruf-huruf syamsiah tu, semua huruf-huruf syamsiah tu, huruf ni semua berada di lidah. Okey tuan-puan, selesai. Ada soalan tak? Ustaz, cara nak ingat 14 huruf qamariyah tu macam mana? Okey, kadang-kadang memang kita tak boleh ingat. Okey, cara nak ingat saya tak pasti macam mana cara nak ingat sebab setiap orang dia beza-beza cara menghafal. Okey, saya pula jenis kalau rajin jumpa, rajin ingat secepat macam tu. Okey, dan faktor saya di antaralah kelebihan yang Allah kurniakan kepada saya. Kenapa saya boleh ingat? Sebab saya mengajar. Saya mengajar tu sebab saya boleh ingat. Kalau saya tak lama tak mengajar 3 bulan, confirm saya lupa. Macam Quran lah, kita ngapal mana-mana surah, lepas tu tak pernah amal 3 bulan, confirm lupa.
mesti akan lupa, mesti akan tak ingat. Macam itulah Al-Fatihah ni lain lah. Al-Fatihah setiap hari kan. So tuan-puan tak perlu ingat huruf, tak perlu ingat 14 huruf ni. Tuan-puan just ingat tanda saja. Sebab tu banyak orang dia mengajar melalui tanda, melalui simbol, melalui alamat, bagaimana penulisan dan penandaan. Jadi tuan-puan nak ingat, tak ingat ni tak apa. Tak ingat huruf mim ni, huruf hamzah ni tak apa. Tak ingat huruf ni lah, 14 huruf ni tak apa, tak ingat. Okey? Tak ada wajib pun, bukan wajib. Belajar ilmu tajwid ni pun fardu kifayah tuan-puan. Cuma bila kita baca memang dia akan jadi fardu ain bertajwid. Cumanya tuan-puan tak wajib ingat hamzah, ba, jim, ha, kha, tak ingat. Tak wajib ingat. Tapi tuan-puan tahu cara baca, tu lebih utama. Okey. Dan di antara tandanya macam tadi saya beritahu, lam ni ada tanda apa tuan-puan? Dia tanda sukun ni. Ada tanda sukun, tanda sukun, tanda sukun, tanda sukun, tanda sukun. So, kita buka dekat surah Al-Fatihah. Okey, kita buka buat perbandingan. Kita dah belajar kan dekat surah Al-Fatihah, kita dah belajar hukum-hukum kalimah-kalimah yang ada alif lam qamariyah. Kita dah belajar. So, kalau selain tanda tu, maka dia akan jadi alif lam syamsiyah. Jadi tuan-puan tengok dekat sini daripada bismillah sampai ad-dallin, tuan-puan tengok yang ada alif lam kat depan ni. Okey, tuan-puan tengok yang ni. Kalau Quran ni dia dah siap tanda hamzah wasal ni dengan baris dengan warna biru. So, kalimah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdu, Al-Alamin. So, tuan-puan tengok dekat lam tu ada tanda sukun tak? Ni ada tanda sukun. Maka hukum dia, lam ni hukum dia izhar qamari. Dan ini alif lam qamariyah. Dan ini huruf qamariyah. Okey, kat sini lam ada tanda sukun. Maka kalimah ini adalah kalimah isim. Isim makrifah yang khusus. Alif lam ini adalah alif lam qamariyah. Sebab ada tanda ni, hukum lam ni hukum izhar qamari. Hamzah wasal ni digugurkan bacaan sebab kita baca Rabbil sambung. Maka ain ni adalah nama dia ain qamariyah. Alif lam ni nama dia alif lam qamariyah. Itulah diputar-putar benda macam tu. Ni lam tak ada tanda, tak ada, kosong. Macam saya beritahu tuan-puan, bila huruf yang sukun tapi dia tak diberi tanda, dia confirm idgham tuan-puan. Mesti hukum idgham kat situ. Ataupun ada tanda sabdu sini, bukan confirm hukum idgham. Dia mungkin idgham, mungkin ikhfa. Tapi kalau cerita selain nun dan mim, confirm idgham. Sebab hukum ikhfa hanya ada pada nun dengan mim saja. Ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Selain tak akan jumpa ikhfa lagi. Dua tu je lah. So kalau cerita pasal huruf-huruf lain, confirm idgham sebab kosong. Bila huruf tu sukun tapi kosong, confirm idgham. Begitulah ulama mengajar kita tanda. Mengajar kita memudahkan kepada kita. Melalui tanda kita boleh kenal semua hukum. So kalau tuan-puan jumpa kat sini tak jumpa ada hamzah wasal dan ada lam, tapi lam tu tak ada tanda sukun macam ni, maka dia idgham. Kalau ni ada tanda sukun, maka dia izhar. Okey, bila ada izhar maka ada lam tu punya sebutan. Kan kita sebut ihdinas siratal ada tak sebutan lam tu? Ada. Kalau idgham dia tak ada sebutan lam tu. Ihdinas, dia terus pergi sad. Nas kita tak sebut dengan ihdinal kita tak sebut macam tu, betul? Yang ni dia cerita lain tuan-puan. Ini dia ada perbahasan khusus, dia ada pandangan khilaf ulama. Macam ni lam ta'rif lam qamariyah. So hukum lam ni hukum dia izhar qamari, bukan hukum dia alif lam qamariyah. Nama ni alif lam qamariyah, alif lam ni nama dia alif lam qamariyah. Hukum hamzah wasal gugur atau isbat. Gugur atau isbat. Ada gugur atau ada. Kat sini ada ke tak ada? Tak ada. So gugur. Lam ni hukum dia apa? Hukum dia izhar qamari. Mim hukum dia apa? Mim cerita lain nanti. Okey. Kalau ikut kat sini mim ni hukum dia izhar juga. Gitulah. Tu cerita dia. Saya harap tuan-puan faham ya. Okeylah.
Ingat tanda-tanda ya, betul tuan-puan. Okey, selesai untuk hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan bersama dengan saya pada ketika ini. Dan nanti pukul 10 lagi 2 minit tuan-puan, jangan lupa bersama dengan Ustaz Zahid. Tuan-puan temani Ustaz Zahid untuk sesi As-Sajadah dan Al-Mulk. Okey, setiap malam pukul 10 bersama dengan Ustaz Zahid untuk sesi As-Sajadah dan Al-Mulk, dan setiap malam bersama dengan saya. Ada hari-hari cuti lah, macam semalam terpaksa cuti sebab saya menyambut hari kelahiran anak saya yang sulung tu, yang ke-5 tahun. So semalam cuti. Tapi untuk jadualnya biasanya kita letak setiap hari pukul 9.10 dengan saya tuan-puan pembelajaran kitab ni. Jadi tuan-puan yang belum dapatkan kitab ni, bolehlah dapatkan kitab ni segera. Harga RM30, saya bantu tuan-puan belajar. InsyaAllah tak rugi tuan-puan. Saya syarah kepada tuan-puan, saya bantu tuan-puan untuk tambah, kita sama-sama lah tambah atas kurniaan Allah, ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, rezeki kepada kita sama-sama kongsi. Sebab ilmu ni perlu dialirkan. Kalau ilmu tu tak dialirkan, maka dia akan manfaatnya sampai kepada orang tersebut sahaja. Seandainya saya tahu dan saya buat untuk diri saya, maka dia berhenti kat situ. Tapi seandainya dialirkan, diajar kepada orang lain, disampaikan, maka dia akan mengalir terus manfaat dia. Ke semua orang yang dapat belajar tu akan dapat manfaat. Begitulah sifat ilmu. Begitulah juga kita kena bersifat dengan begitu. InsyaAllah, jangan lupa bersama dengan Ustaz Zahid. Yang belum dapatkan kitab ni boleh komen PM. Okay, di ruang komen nanti kami bantu tuan-puan untuk dapatkan kitab ni, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.